Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video kali ini. Okey, jadi semoga setiap apa yang saya kongsikan dalam video pembelajaran ini boleh memberi manfaat kepada semua. Okey, jadi apakah topik yang kita akan bincangkan dalam video kali ini? Jom, mari kita tengok. Okey, jadi dalam video kali ini kita akan buat sedikit rumusan berkenaan dengan pembelajaran kita yang lepas, di mana kita belajar berkenaan dengan rupa. Okey, jadi dalam video yang lepas kita belajar berkenaan dengan 4 ya di dalam tajuk rupa ni. Yang pertama, apakah definisi rupa? Yang kedua, apakah jenis rupa? Yang ketiga, apakah fungsi rupa? Dan yang keempat, kita belajar berkenaan dengan teknik penghasilan rupa. Okey, jadi mari kita terangkan satu-satu. Okey, jadi dalam video kali ini saya akan buat penerangan sambil saya buat sedikit visual. Okey, jadi dalam video yang lepas, kita belajar berkenaan dengan rupa, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan rupa. Okey, rupa adalah cantuman di antara titik permulaan garisan dengan akhirnya. Okey, dengan akhirnya. Ini segi 4. Contoh segitiga, dia adalah cantuman di antara permulaan garisan dengan akhir garisan. Okey, pertemuan di antara permulaan dengan hujung garisan, contoh dia begitu. Sekali contoh bulat, okey, pertemuan di antara hujung permulaan dengan hujung garisan, contoh. Okey, ataupun rupa lain, contoh dia bintang. Okey, contoh pertemuan di antara permulaan dengan hujung garisan. Okey, itu contoh dia. Okey, jadi supaya kita faham, jadi kita gunakan visual ini sedikit. Yang ini kita panggil rupa. Okey, rupa. Okey, jadi dalam video yang lepas kita belajar berkenaan dengan dua jenis rupa. Okey, jenis rupa. Okey, yang pertama kita panggil dia rupa organik. Okey, rupa organik. Dan yang kedua kita panggil dia rupa geometrik. Geometrik. Okey, jadi rupa organik ni dia adalah satu rupa yang bersifat bebas. Maksudnya bebas. Okey, contoh dia bebas beginilah. Okey, jadi jangan lupa rupa itu adalah pertemuan di antara permulaan dengan hujung garisan. Okey, ini organik, bebas, dia tidak mempunyai sudut. Okey, untuk geometrik pula dia mempunyai sudut. Okey, dan bersifat statik. Okey, contoh ini segi 4. Okey, jadi garisan tidak seberapa lurus. Kalau ikutkan rupa geometrik ini dia kena menggunakan geometri set lah, macam pembaris. Okey, untuk segi 4. Kalau dia bulat menggunakan jangka lukis contohnya. Okey, jadi itu dua. Yang pertama kita panggil rupa organik, yang kedua kita panggil rupa geometrik. So ada dua. Okey, yang seterusnya kita belajar berkenaan dua jenis, iaitu rupa positif dan rupa negatif. Okey, jadi dalam video yang lepas saya tunjukkan visual ataupun gambar yang saya ambil daripada buku teks pendidikan seni visual tingkatan 1, iaitu dia tunjukkan gambar ikan, gambar ikan. Okey, jadi sebelum kita hendak menghasilkan rupa positif, okey, dan juga negatif ni, yang pertama sekali kita kena ada subjek ataupun bahan kajian. Kita kena ada bahan kajian. Jadi contoh dalam contoh kali ini saya gunakan rupa yang ringkas lah untuk kita mudah fahami, iaitu segitiga. Okey, kita buat segitiga. Jadi saya buat terus dua di sinilah. Okey, dan kita buat sedikit kita punya kertas. Okey, kertas. Okey, rupa positif dan rupa negatif. Okey, kalau anda ingat lagi dalam penerangan yang saya berikan dalam video yang lepas, untuk menghasilkan rupa positif dan negatif ini, kaedahnya sangat mudah. Maksudnya, yang pertama sekali bila kita sudah ada bahan kajian tadi, kita akan buat, ambil dia punya garisan luar sahaja. Maksudnya kita ambil outline dan kita akan warnakan pada bahagian yang dalam sahaja. Contoh ini kita buat ringkas sedikit. Okey, contoh dia begini. Okey, yang ini kita panggil rupa positif. Untuk negatif pula, okey, bezanya kalau positif kita warna di dalam. Untuk negatif kita warnakan di luar. Okey, contoh dia begini. Okey, yang ini contohlah saya buat dia ringkas sedikit. Okey. Kita warnakanlah sehingga dia sempurna. Alright, sempurna.
Jadi semoga setiap apa yang saya jelaskan dalam video ini boleh anda fahami. Sekiranya ada soalan, bolehlah tinggalkan komen anda di ruangan yang disediakan di bawah. Okey, jadi ini kita panggil rupa negatif. Okey, jadi mudah bukan? Okey, jadi untuk memahaminya ni kita perlu kefahaman asas yang tinggi supaya kita boleh menentukan mana positif, mana negatif. Okey, jadi yang seterusnya kita belajar juga berkenaan dengan fungsi rupa. Okey, apakah fungsi rupa sebenarnya? Rupa ini dia boleh menghasilkan banyaklah. Yang pertama sekali, rupa boleh menghasilkan corak, okey, boleh menghasilkan logo, alright, boleh menghasilkan lambang, okey, lambang, dan yang keempat kalau masih ingat lagi boleh menghasilkan tipografi. Okay, tipografi. Alright. Jadi ada 4. Corak, logo, lambang dan juga tipografi. Okay, jadi mari kita tengok bagaimanakah rupa ini boleh menghasilkan corak. Okey, yang pertama sekali sebelum kita hendak menghasilkan corak, kita kena tahu corak ini boleh terhasil melalui cara kita buat pengulangan rupa. Contoh dia kalau saya ada rupa bulat. Okey, bila kita ulang rupa bulat ni, kita ulang rupa bulat. Okey, jadi setiap pengulangan ini dia akan menghasilkan corak yang menarik. Okey, bagaimana dia boleh menarik? Contohlah kalau kita ni seorang yang kreatif, kita akan buat rupa bulat ini dia berbagai-bagai. Contoh yang ini saya buat di warna hijau contohnya. Okey, sini hijau. Okey, sini hijau. Okey, dan seterusnya sini pun hijau. Okey, jadi dia bergantunglah sama ada kita mau buat ini warna merah, biru dan sebagainya, tidak masalah. Yang penting rupa ataupun garis luar yang kita hasilkan tadi itu dia kena bertepatan dengan definisi rupa tadi, iaitu cantuman di antara hujung dan permulaan garisan. Alright? Okey, itu corak. Okey, jadi dalam menghasilkan corak ini bukan sahaja pengulangan, terdapat 3 metod. Yang pertama kita panggil kaedah tindanan. Okey, kita buat dia warna hitam. Tulisan dia warna hitam. Yang kedua kita panggil kaedah cantuman. Cantuman. Dan yang terakhir kaedah pengurangan. Alright? Pengurangan. Okey, jadi 1 tindanan, 2 cantuman, 3 pengurangan. So kita bahagikanlah untuk mudah sedikit kita fahami. Okey, contoh dia begini. Okey, jadi untuk kaedah tindanan, saya gunakan rupa sama macam dalam buku teks, iaitu rupa bulat dan rupa segitiga. Okey, dalam kaedah tindanan ni apa yang kita kena buat adalah kita kena tentukan dahulu yang mana rupa di atas, mana rupa di bawah. Okey, bagaimana untuk kita membezakannya adalah dengan kita buat perbezaan warna. Okey, contoh yang di atas ni saya nak buat segitiga ni di atas. So saya buat dia warna hijau. Okey, warna hijau. Dan bulat itu pula saya dah buat dia jadi warna purple atau warna ungu. Okey, warna purple, warna ungu. Okey, warna purple ataupun warna ungu. Okey, contoh dia begini. Okey, bila kita sudah selesai buat perbezaan di antara atas dan bawah tadi, layer yang atas, layer yang bawah, seterusnya kita copy rupa yang kita sudah hasilkan ni. Kita copy V. Okey, copy paste. So kita buatlah pengulangan. Okey, kita buat pengulangan sehingga kita nampak kita punya corak itu menarik. Lebih kurang beginilah ya. Alright, kita buat dia punya pengulangan. Lepas itu pengulangan ini tidak semestinya dia punya susunan tu sekata ya. Kita boleh buat juga susunannya dia random. Okey, random. Yang penting ada pengulangan rupa yang kita cuba hasilkan tadi. Contoh macam dalam contoh yang saya berikan ni. Okey, itu corak menggunakan kaedah tindanan. Yang seterusnya menggunakan kaedah cantuman. Okey, kita cantumkan 2 jenis rupa. Okey, contoh kita gunakan yang sama, bulat dan segitiga. Okey, cantuman. Maksudnya cantuman ni apa? Kita cantumkan. Maksudnya kalau ini berbeza, untuk cantuman ni dia akan dapat satu warna sahaja. Okey, dia akan dapat satu warna. Jadi ini saya warnakan. Okey, kita warnakan. Di mana garis dalam ni kita abaikanlah. Okey, kita abaikan garis di dalam ni. Alright.
kita abaikan dan kita buat sedikit warna. Okey, yang ini bergantung kepada kita punya kreativiti, sama ada kita ingin buat warna yang lebih menarik. Okey, itu bergantunglah. Jadi dalam contoh ni saya buat dia supaya mudah difahami, kita gunakan satu warna. Alright, jadi kita copy untuk kita buat pengulangan. Okey, kita copy contoh. Alright, 1, 2 dan 3. Okey, kita copy lagi. Okey, bergantunglah kita punya kehendak macam mana. Okey, biasanya yang ini biasanya dia akan berlaku spontan lah. Kadang-kadang apa yang kita rancang itu tidak dapat seperti yang kita rancang sebab mungkin. Okey, kita copy sehingga selesai. Contoh dia begini. Okey, jadi selesai untuk kaedah yang kedua, itu cantuman. Dan seterusnya kaedah ketiga, iaitu kaedah pengurangan. Pun sama, saya gunakan jenis rupa yang sama, iaitu bulat dan segitiga. Okey, contoh yang pertama saya buat bulat. Lepas tu saya tambah dengan segitiga pula di sini. Okey. Jadi dalam penghasilan menggunakan kaedah pengurangan ni, apa yang kita kena buat adalah kita cuma menentukan mana kawasan ataupun rupa yang kita hendak gunakan. Okey, rupa yang kita hendak gunakan. Jadi dalam rupa ni saya pilih rupa bulat ni lah. Tapi sebab kaedah pengurangan yang ini saya tidak mau, jadi kita buang dia, kita tolak. Jadi kita akan warnakan pada bahagian yang kita inginkan sahaja, yang kita mau gunakan sahaja. Okey, contoh dia begitu. Okey, buat sedikit warna. Okey, warnakan. Okey, dan seterusnya kita padam bahagian yang kita tidak mau ni, kita tidak mau gunakan ni, kita padam. Okey, jadi kita padam. Kalau kita buat gunakan pensel, kita padamlah gunakan pemadam. Okey, dalam macam saya punya contoh ni, saya buat menggunakan perisian Adobe Photoshop. Okey, jadi saya cuma padam menggunakan tools. Okey. Alright, yang seterusnya sama juga kita copy. Kita copy rupa yang kita cuba buat tadi tu. Copy, paste. Alright. So, bergantunglah kepada jumlah kita ingin copy itu berapa. Okey, bergantung kepada kita punya kreativiti ataupun kehendak kita, macam mana kita mau buat. Alright. Okey, ini contoh dia. Okey, selesai untuk 3 kaedah menghasilkan corak. Okey, semoga bermanfaat untuk anda semua. Okey, jadi yang seterusnya kita belajar juga bagaimanakah hendak menghasilkan tipografi menggunakan kaedah 3x5. Okey, menggunakan 3x5. Jadi sebelum itu kita padam yang ini dahulu ya. Kita padam dulu mana yang kita tidak perlukan ni, kita tidak gunakan ni, kita padamlah. Okey, contoh yang ini saya padam. Okey, kita padam dari sini sampai sini. Okey, delete. Okey, jadi menggunakan kaedah 3x5 tadi, kita berbalik kepada kaedah 3x5, iaitu kaedah menghasilkan tipografi. Okey, tipografi. Okey, iaitu kaedah 3x5, garisan grid. Okey, ini kita panggil garisan grid. Okey. Alright, jadi apakah dimaksudkan dengan 3x5? Yang pertama, 3 ni adalah 3 kotak. Yang kali itu kali 5. Jadi maksudnya 3 kotak kali 5 kotak. Okey, means maksudnya kita ada 1 kotak. Okey. 2, 3. 3 kotak. Jadi kali 5. So 5 ke bawah. 1, 2, 3, 5. Okey, 5. Okey, jadi kita buatlah dia punya kotak. Okey, lebih kurang beginilah ya. Okey, jadi 3 kali 5. Ini nampak aja. Okey, jadi contoh saya gunakan huruf C. Okey, kita gunakan huruf C. Contoh dia.
Okey, jadi yang pertama sekali kita kena faham bentuk asas C ni macam mana, rupa asas C ni. Okey, jadi dia melengkung pada dia punya sudut. Okey, contoh dia begitu. Okey, contoh. Okey, C. So di sini pun sama. C. Okey. Alright, jadi sudah kita dapat bentuk rupa asas C ni. Okey, mana kita cara. Okey, jadi saya cuba tebalkan sedikit garisan untuk kita buat rupa C ni, tipografi huruf C. Okey, kita buat dia warna berbeza, gunakan color. Mungkin oranye. Okey, oranye. Color jingga Okey, contoh dia macam ni. Okey, daripada rupa tadi yang kita sudah hasilkan, so kita buatlah cantuman garisan ni dengan sempurna. Okey, bagi dia nampak cantik, garisan tu sharp betul. Okey, lengkungan tu dia nampak betul-betul melengkung. Okey, dan selesai. Jadi inilah yang dikatakan ataupun dimaksudkan dengan garisan grid 3x5. Ini adalah asas kepada kita membentuk tipografi. So, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Okey, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Okey, jadi kaedah ini kita boleh gunakan untuk semua jenis huruf. Okey, bukan sahaja huruf C. Dari A hinggalah Z boleh. Okey, tiada masalah. Itu berkenaan dengan kaedah menghasilkan tipografi menggunakan teknik garisan grid. Okey. Alright, yang seterusnya dalam video yang lepas juga kita belajar berkenaan dengan teknik penghasilan rupa, okey, penghasilan rupa. Okey, jadi di dalam kalau masih anda ingat lagi, di dalam buku teks dia kongsikan 6. Yang pertama iaitu collage. Okey, yang pertama kita collage, yang kedua capan, yang ketiga cetakan, yang keempat stensilan, yang kelima hard edge. Dan yang terakhir iaitu lipatan dan guntingan. Okey, jadi itulah sedikit rumusan berkenaan dengan pembelajaran kita pada video yang lepas. Semoga setiap apa yang saya kongsikan ini boleh memberi manfaat kepada semua. Sekiranya anda peroleh manfaat daripada video ini, boleh tinggalkan komen, boleh tinggalkan anda punya soalan, ataupun boleh like video ini. Seterusnya jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.